ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا Jumaat من ke? يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas mingguan, iaitu dalam membincangkan hadis 40 daripada Imam An-Nawawi. Hadis 40 yang sebenarnya dalam buku Imam An-Nawawi ada 42 hadis. Okey. Dan hari ini sebenarnya lagi ramai orang baru daripada lama. Dia macam totally different class. Kecuali Hana, Zaliha, Sakinah. Yang semua macam okey ada. InsyaAllah. Nampak? Okey. Kita akan bincang insya-Allah hadis ke-36. Hadis ke-36. Semua orang ada teks hadis tak? Yang tak ada boleh tak share bagi ke orang belakang. Kalau ada orang yang ada dekat-dekat, pas kat nanti kat belakang tu. Hadis number 36. Bukan muka surat 26. Okey. Untuk pengetahuan siapa yang baru sampai, kita belajar hadis 40 Imam An-Nawawi ni daripada belakang. Itu hadis 42, 41, 40, 39 dan sekarang 36. Bermakna kita dah ada beberapa kelas lah. Kita tak boleh nak buat matematik kita sekarang. 6, 7. Okey, Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ini. Secara umum manusia sangat berbangga dengan kitab-kitab lama Betul tak? Kalau kita ada pedang lama, kita simpan, ini moyang saya punya, kita bangga Kalau pedang yang kita simpan, ini abang saya punya, means nothing. So orang bangga dengan benda lama. Hari ini kita akan bincang ilmu yang timbul 1400 tahun dulu. Dan kitab yang kita baca specifically ditulis oleh seorang imam. Kita panggil dia imam walaupun bukan isu semayang. Imam maknanya dia our leader in knowledge. Imam An-Nawawi yang mati pada tahun 676 Hijrah. Bermakna dari Nabi. Dan dia biasanya lebih kurang 670 tahun. Boleh bayang? Okey. Dan kita di mana? 30-an. 30-an. So Imam An-Nawawi ialah midway between kita dengan Nabi. Boleh bayangkan. Jadi kitab yang ditulis ni, yang 40 hadis ni, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan dia mati pada tahun 676 Hijrah. Okey. Kenapa perkara ini penting? Kerana
kitab yang ditulis ni dah dicek beratus-ratus tahun, kan, dah dicek beratus tahun, dan memang ulama-ulama sepakat bahawa this is one of the best book for beginners, one of the best book for orang yang baru nak belajar agama, iaitu dia ada sentuh kebanyakan isu dalam agama. Okey, sebab hadis Nabi ada berapa ratus agak-agak, lebih kurang 10,000 ke 15,000 hadis yang sahih. So kita mungkin tak sempat baca hadis ni seumur hidup kita. Jadi Imam An-Nawawi dia tolong kita ambil the summary, ambil rumusan kepada agama. So dia pilih-pilih, okey, dalam bab adab hadis ni sesuai. Okey, dalam bab interaction between human being hadis ni sesuai. Sebab ada hadis lain lagi, mungkin ada 300 hadis lagi yang membincangkan perkara sama. Tapi Imam Nawawi dia tolong kita ambil yang pada pendapat dia paling bagus dan paling representatif lah, yang paling mewakili semua hadis-hadis lain. Okey. Jadi hari ini insya-Allah hadis nombor 36. Alright. Apa nak baca matan dia? Dia ada 7 parts of this hadis. Ada 7 bahagian. Siapa nak baca bahagian pertama? Saya tunjuk je. Yes, Melayu. Buat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala. Dia bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan. Salah. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, the first part ni, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Okay. Bahagian pertama. Bahagian kedua, dia tulis sebab story part. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Okay. Barang siapa yang barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Okay, next. Allah sentiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Okay. Siapa yang membuat jalan? Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga. Okay, itu nombor 5. Kemudian, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenteraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. yes. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim dengan lafaz ini. Alright, terima kasih Brother John. Yang pertama, siapa yang nampak tak dia punya Arab dia, bagi siapa yang boleh baca, yang faham bahasa Arab, man nafasa al-mu'min. Perkataan nafas ni memang Melayu pun panggil nafas. Dan siapa yang beri nafas, maknanya melepaskanlah kesempitan, kan. Memberi nafas kepada seorang mukmin, Allah akan beri nafas kepada dia, iaitu bantu dia di hari akhirat. Tapi dia tak sebut hari akhirat. Dia sebut yaumil qiyamah, betul tak? Kan, yaumil qiyamah ada sebab ni. Dan disebut hari
kiamat. Okey, soalan saya ialah apa maksud hari kiamat? Apa root word of hari kiamat? Apa maksud kiamat? Yaum tu hari, kiamat tu maksud bangun. Macam kum ni bangun, kan? Bisa arahan kum. Qiyamul lail, maknanya bangun malam. Jadi hari kiamat ada kaitan dengan apa? Hari, yes, dan hari orang akan standing, orang akan bangun, orang akan menunggu, kan? Disebut hari kiamat, tak sebut hari akhirat. Hari akhirat is a general term. Hari akhir lah, the next one. Okay? Kiamat ada specifically menunjukkan bahawa ada urusan berdiri kat situ. Kenapa? Kerana waktu manusia berdiri di hari kiamat, itu antara hari yang paling orang takut. Masa tu orang akan berpeluh. Masa tu matahari akan dekat. Tahu tak? Tahu tak waktu itu nobody cares about anybody else. Tahu kan? Nabi cerita nak bagi kita faham bahawa nobody cares. Macam kita sekarang sayang anak, kan? Sayang isteri sayang suami, kan? Jadi kata takkanlah mak akan tinggalkan anak dia, mesti mak akan cari mana anakku. No, itu hari di mana nobody will care about anyone. Macam mana kita tahu perkara ni? Ialah bukan daripada lagu-lagu rayahan ke apa, tapi daripada hadis Nabi yang sahih. Nabi pernah cakap bahawa di hari kiamat semua orang akan bangkit dalam keadaan tak pakai baju. Jadi Aisyah sebagai isteri dia yang sangat inquisitive, kan, dan dia orang muda, jadi dia akan tanya dia, kan, dia tak ada malu-malu. Dia akan cakap, wahai Nabi, kalau semua orang macam tu, mesti semua orang akan sibuk tengok-tengok orang punya badan, kan? Kalau kat dunia macam tu, tak kisahlah badan cantik ke tak. Kalau tunjuk sikit, semua orang nak tengok. Kan orang kata dia ni gila ke apa, kan? Kenapa macam ni? Jadi jawab Nabi ialah waktu itu nobody cares about anyone else. Sebab semua orang ada perkara yang sangat sibuk untuk diuruskan. Imagine, macam mana sibuk awak pun, kalau orang tak pakai baju lalu kat tepi tingkap kereta, mesti ternampak, kan? Mesti tergelak sorak-sorak, betul tak? Macam mana sibuk pun, macam mana sakit perut awak pun, awak tengok, ish, apa ni? Kan, at least. Tapi hari itu ialah hari itu pun tak ada. Nak glance pun tak ada masa. Everybody will be very busy dengan urusan sendiri, kan? Waktu semua orang busy dengan urusan sendiri, dan kita bukan akan tunggu dalam keadaan itu 1 atau 2 hari, but we will wait for 50,000 years. Imagine, 50,000 tahun. 50,000 tahun manusia akan stand. Dan dalam keadaan standing tu, the sun will be make closer, kan? Waktu tu orang akan panas, dan dia punya sweating akan berkaitan dengan amalnya di dunia. Ada orang yang sweat sampai ankle, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, dan ada yang sampai dia tak boleh nak nafas, kan? Sampai sini, mengikut amalan masing-masing. Dan orang akan tanya, macam mana sweating tapi beza-beza, kan? Semua orang berdiri, macam mana saya sweat sampai sini, awak sweat sampai sini? Itu kan cerita akhirat, kan? Dia tak ikut law of physics lah, betul tak? Ini cerita akhirat, ini cerita benda yang bukan dunia. Ini bukan urusan dunia lagi, kan? Waktu itu dah tak ada peraturan dah kat sana. Peraturannya hanya peraturan Allah sahaja. Imagine, dalam keadaan takut macam tu, nobody cares. 50,000 tahun tunggu. Orang akan bosan sangat nak tunggu. Punya seksanya menunggu. Dan kita semua pernah tunggu, kan? Pernah tunggu kat klinik kesihatan, dekat bank. Seksa tak tunggu? Seksa, kecuali orang yang suka membaca ataupun main telefon. Dia tak kisah menunggu, dia boleh main game. Orang yang tak ada kerja lain kecuali bercakap, dia akan boring menunggu sebab tak ada siapa nak cakap. For example lah, jangan terasa siapa yang kuat cakap. Jadi sebab boring sangat menunggu. Dan orang jahat tahu tak dia jahat? Tahu, kan? Bila dah mati, orang jahat pun tahu dia jahat. Orang baik tahu dia okey-okey. Tak sure lagi ni. Semua sepakat dalam satu hal. Apa dia? Kita dah tunggu lama sangat tadi. Sepakat, ijma'. So they will go to Nabi Adam. Sebab dia kata, jom kita minta one of us tolonglah, kan? As sebagai satu messenger kepada Allah, kan? Dia kata, let's go and see our father lah, the big father, kan?
Iaitu Nabi Adam. Dan imagine waktu itu Nabi Adam sebagai manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri. Dalam Quran disebut Allah cipta sendiri, dan dia bercakap dengan Allah. Dan bercakap bukan satu dua perkataan, banyak perkataan. Dia dah jumpa Allah, cakap dengan Allah, buat salah dengan Allah, bertaubat dengan Allah, betul tak? Dan dah kembali kepada Allah ni. Bila orang kita semua akan tanya Nabi Adam, Nabi Adam kata, no, I cannot help you, sebab aku tak pernah tengok Allah marah dengan kemarahan yang dia marah hari ini. Allah tak pernah marah. Yang saya ingat aku, Allah tak pernah marah dengan kemarahan hari itu. Hari itu hari yang sangat menakutkan. Kemudian kita semua pergi kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun akan sebutkan kesalahan dia dulu. Dia pernah menipu 3 kali. Nabi Ibrahim pernah cakap tak tepat dah, tak nak sebut kata menipu. Tapi dalam bahasa kita, dia tak jujur dalam 3 hal lah, dan 3 perkara. Siapa nak tahu boleh tanya lepas kelas. Saya tak nak penuhkan kelas ni dengan cerita-cerita ni, sebab cerita banyak. Actually this is another hadis altogether. Tapi untuk faham hari tu hari yang sangat, hari ni hari yang sangat menakutkan. Kemudian kita pergi Nabi Ibrahim. Tak boleh, dia kata aku dah buat salah dengan Allah, aku malu dengan Allah, dan Allah sangat marah hari ini, aku tak berani. Daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa pun sama juga. Kemudian Nabi Isa tak sebut apa-apa kesalahan, dia cuma kata I cannot help. Kemudian kita semua akan pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad akan sujud kepada Allah, dan Allah akan suruh bangun, dan dia akan minta dari Allah, ya Allah tolonglah start the counting. Ya Allah tolong start kira. Orang jahat pun setuju, kira je lah, kan? Walaupun tak ada benda nak kira, kira sajalah, sebab dah tunggu lama sangat ni, kan? 50,000 years. Orang baik pun setuju, kita kira. Dan itulah namanya syafaat yang agung. Bayangkan, ini syafaat Nabi Muhammad yang paling besar untuk satu dunia, bukan untuk umat saja. Dan inilah yang kita doakan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adna. Maqaman mahmuda ditafsirkan sebagai ini, sebagai syafa'atul uzma. Uzma from azim. Azim is big, great. Azim is big. Kalau orang nak kata hadza syai'un azim, ini benda besar, kan, ini benda yang great. That means syafa'atul uzma means the biggest syafa'at. Nabi ada banyak lagi syafaat-syafaat kecil ni, tapi the biggest syafaat is to start the counting. At least kita tahu something different today, ya tak? Yang bila kita doa tu, wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adna, itu doa selepas azan, kan? Syafa'atul uzma. Okey, maka startlah counting. So, perasan tak bahawa itu hari yang sangat menakutkan? People will be in their sweat. Dan imagine Nabi Isa AS, diriwayatkan secara sahih bahawa Nabi Isa akan cakap hari tu, hari yang kita semua tunggu ni. Imagine kita semua berdiri tanpa pakai apa-apa, dan semua orang sangat sibuk dengan diri sendiri. Nabi Isa will say, kita semua sayangkan mak kita, bapa kita. Kita ada at least sayang kepada parents terbahagi pada 2, kan? Mak, ayah. Selalu kan mak atau bapa tanya kan, sayang ayah ke mak? Sayang ayah ke mak, kan? Susah nak jawab, kan? Sebab dia bahagi 2. Kalau mak tak ada kat rumah, kita tipulah kata sayang ayah, kan? Supaya nak bagi ayah happy. Susah nak jawab tu tak? Mak ke ayah, kecuali bapa dia sangat jahat lah. Jadi sayang kita kepada parent terbagi pada 2, kan? Untuk Nabi Isa AS, yalah, jahat macam mana pun parents kita, at least dia wujud tu lah, dia ada, and at least ada kesayangan pada dia, sebab at least muka kita macam dia, kan? Jadilah. So untuk Nabi Isa, dia punya parent ada satu sahaja. Imagine semua sayang dia kepada parent tertumpu pada mak dia saja, Mary ataupun Maryam. Dan Nabi Isa kata, if I have something which can help somebody, I will not care about Maryam. If I have something yang boleh bantu satu orang, aku akan bantu diri aku sendiri. Jadi faham tak?
Kalau ada satu benda yang boleh tolong somebody, I will help myself and I will not care about Maryam, my mother. That means me first. Mungkin kalau dia ada dua, dia akan bagi me and my mom. But satu, jika I will care about myself. So that's the day that orang takkan kisah pasal apa-apa pun. Kami yang tak buat tu. At least we are clear about that. Okay, Alhamdulillah. Kemudian dalam sirat ni, titian sirat, semua orang akan susah kan? Bermakna hari kiamat, hari yang susah ke senang? Susah. Secara umum dia hari yang sangat susah. Jadi siapa yang mahu ke lapangan, mahu sedikit space untuk breathe, dia hendaklah memberi nafas. Berilah space sikit kepada kawan-kawan dia. Siapa-siapa saja, kawan, saudara, mak, ayah, adik-beradik, cari jalan untuk melapangkan urusan somebody. At least tolak kereta orang yang sangkut di tengah jalan. Perasan tak kadang-kadang orang tu seorang-seorang, dia tak tahu nak buat apa. Semua orang duduk tuan horn dia. Kita pun lalu, kesian dia. Tapi kita buat apa? Lalu. Macam lagi 100 orang dah lalu dah. Apa beza dia dengan kita yang dah belajar hadis ni? Bezanya ialah insya-Allah lepas ni kita akan stop mana-mana saja dan panggil 1-2 budak motor berhenti jadi dia minta tolong kakak ni ataupun tolong makcik ni, tolong pakcik ni. Betul tak? Boleh buat tak? InsyaAllah. Lagi satu, hadis seterusnya, siapa yang memudahkan urusan hutang seseorang, maka Allah akan lapangkan urusan dia di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Perasan tak yang pertama Allah tak sebut dunia pun. Kenapa? Tafsirnya ialah beza kesusahan dunia dengan kesusahan akhirat ialah sangat jauh. Faham tak? Yang first one tu Allah nak stress bahawa dan menunjukkan bahawa hari kiamat ialah hari yang sangat susah. Banding dengan kesusahan dunia is almost nothing. Macam mana kita nak kira yang nothing ni? Kan kita semua susah kan? Hidup susah tak? Siapa hidup senang? Tak ada orang angkat tangan, kecuali saya je. Saya je happy seorang-seorang. Manusia akan hidup berapa tahun lebih kurang? Kita semua? John kata 120. Berarti dulu make it 100 lah John menjaga diri, tak isap rokok, baik, bawa motor slow-slow. Nisbah 100 tahun dengan 50,000 tahun, kita dapat berapa? Kita dapat lebih kurang berapa? Saya pernah buat matematik ni, saya dah lupa. Kalau tak silap saya, 3 saat dunia bersamaan dengan 1 tahun akhirat. Lebih kurang 3 atau 5 saat. Kita bundarkan 5 saat sama dengan 1 tahun. So bayangkan kalau kita susah sikit, kena pukul ke, orang panggil kita tak handsome ke, 5 saat je. Tapi kalau kita bersabar dengan kesusahan ni, ialah umpama kita bersabar 1 tahun di akhirat. Jadi waktu itu cuba bayangkan 50,000 years kita tunggu, kita sebenarnya tengah reflect apa yang kita dah buat. Betul tak? Imagine, bukankah itu sendirinya satu penderitaan? Betul tak? Menyesal satu penderitaan kan? Apa pernah menyesal? Semua orang sini ada pernah yang menyesal. Dan menyesal ialah, saya pernah cakap dulu kan, Beza Ice Man dengan Beja menyesal. Ice Man ni je ni, kita kononnya main judi lah. Konon kita bet on number 50 and bet on number 30. Pusing, jatuh kat 30. Alah, sudah put there kan? Itu je. Menyesal tak? Ada tak menyesal? Apa? Ada menyesal ke tak? Tak ada. Macam orang main nombor. Siapa yang biasa main nombor tahu kan? Saya ada pengalaman. Banyak saudara saya main nombor. Biasa kan? 4 digit lah, apa digit lah. Dia, alamak, tapi dia tak menyesal sampai tak makan. Kalau dia miss first prize kan, ada first prize, second prize, dia tak menyesal. Menyesal ialah, itu semua tak menyesal tau. That's not menyesal. Menyesal ialah bila you can
do something but you choose not to do, something bad happen. Awak boleh buat sesuatu tapi awak tak buat, dan kemudian perkara buruk berlaku. Dan example yang paling senang ialah budak jatuh longkang. You see, kita sayang anak kita, adik kita kan. Kita nampak longkang tu, nampak pintu terbuka. Kita kat sini tengah baca buku. Kenapa saya selalu bayangkan baca buku? Sebab mungkin baca buku hadis 40 ni macam best sangat hadis tu. Dengan adik kita main-main, tak apalah longkang jauh lagi. Isn't it? You can do something. You could have done something. Tutup je gate habis, adik tak boleh keluar. Tapi tengok, tak apalah. Satu ni nangis kan, adik kita menjerit nangis, pecah kepala dia. Menyesal tak? Sebagai mak dia akan kan, sebagai bapak, siap. Bapak simple. Tak apa, bawa pergi jumpa doktor. Kan, menyesal. Itulah penyesalan. Dan menyesal tu macam tu lah. Kita dah tengah bawa kereta, kita tahu SMS waktu bawa kereta bahaya. Kita dah tahu dah, semua orang cerita. Hari itu, tak apalah, tengok, dah dekat dah. Nak dekat langgar orang, tak apalah, sikit lagi. Titik-titik je. Dekat titik je, boom. Menyesal tak? Sebab SMS apa je, I'm okay, itu je. Bukan je I'm dying ke kan, somebody's dying or what, nothing. It's just a simple social interaction saja kan. Tak penting sangat pun. Tapi kita dah langgar orang, itulah namanya menyesal. Jadi kita ni, bukan kita, insya-Allah, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang rugi kan. Itu namanya rugi tu. Rasa rugi tu bukan iceman tu, tapi padan muka kan. Kita harap kita tak termasuk dalam golongan yang macam tu. Dan sebab apa? Kita akan ada 50,000 tahun untuk reflect apa yang kita buat dalam masa yang sikit ni. 100 ni saya overstate kan. Actually 60 or maybe 50 or maybe 40 kan. Can be 36 for me. So kita akan reflect semua sekali. Dia seolah macam ada video dalam kepala kita. Betul tak? Sebab waktu tu kita fikir apa? Fikir pasal peluh ke? Tak, kenapa sampai aku berpeluh macam ni? Betul tak? Kenapa orang tu tak peluh sangat? Masa tu kita akan fikir kan, teruknya aku ni kan, aku tak nafas ni, kenapa? Mesti dah fikir balik. Oh, silap aku bangun lambat, aku tak kisah solat, aku tak tolong orang. Betul tak? Dah menyesal dah sekarang? Dah rasa menyesal? Tak ada, jangan menyesal sangat lah, nanti tak datang kelas pula. Next one. Ini Allah cerita kepada kita, ini hadis kursi tentang macam mana kita nak interact sama-sama kita. Dan interaction tu ada kaitan dengan aku, Allah kata. You see, many years before Nabi kan 571 Nabi lahir, betul? Masihi. Okay lah, 571 Masihi. Sekarang 2014. Boleh bayang? Boleh juga. Sekarang 2014. Dah berapa tahun? Dah banyak tahun. Tak kira lah. Saya pun lambat kira-kira. Before this, zaman-zaman ni, sebelum ni, manusia hidup dalam keadaan kasta saja. Kalau you kasta tinggi, you can do anything you want. Okay. Kasta rendah, you just tutup mulut, ikut saja. Dulu senang je. Nasib lah siapa jadi kasta tinggi, kasta tinggi lah. Kalau you lahir dalam kasta rendah, nasib. Kalau awak lahir dalam Quraisy, bangsa Quraisy kan, bangsa Quraisy, bahasa Arab, you're okay. You can do anything you want. Orang tak boleh nak lawan you. Orang lawan you, 3-4 orang akan datang pegang pedang. Tidak lawan dengan orang kita, orang Quraisy. Jadi bila Nabi datang, bila Nabi masa tu dah lahir, dan umur dia lebih kurang 20 tahun. Imagine kalau saya pukul awak, salah tak? Salah kan? Kalau saya bisnes dengan awak, saya kata saya hutang, okay? Semua orang tahu, tiba-tiba saya kata I don't want to pay you. Adil tak? Tak adil kan? Kalau pergi Venezuela, tetap tak orang Venezuela akan cakap ni tidak adil? So, awak pergi Sudan akan cakap tak adil kan? Saya ambil duit awak, saya tak bagi balik. Kita bisnes, saya ambil sikit duit lebih, I don't want to give it back. Kan? Satu dunia akan cakap tak adil kan? Rupa-rupanya dulu it was not known to be that way. Kalau orang besar ambil duit, lepas. Jadi kalau orang Quraisy yang buat, semua orang boleh sabar sahaja. Okey? Dan waktu tu Nabi Muhammad SAW umur dia 20 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40. Okey, waktu dia umur 20-an. Satu orang Quraisy ni, sebab dia orang besar,
bisnes dengan orang Yaman. Orang Yaman ni kira bangsa rendah sikit berbanding Quraisy. Diorang kira macam tu lah masa tu. Sebab Quraisy dekat Kaabah, so hebat sikit. Bisnes, dia ambil duit lebih sikit, dia cakap aku akan bayar kemudian dia tak bayar juga. Jadi orang Yaman ni datang jumpa dia kata come later. Okey, dia pun come later. Later lah. Kan, macam biasa orang minta hutang susah. Tapi sebab pengutip hutang orang yang rendah, dia tak ada power, faham tak? Macam sekarang finance kan come and private capital kan. Boleh pegang macam ni kan. Dia tak boleh sebab orang ni orang besar, Datuk Tan Sri macam tu. Orang ni tak boleh apa-apa pun. Please give me my money back. Come later. Dia kena bully lah kan. Kena bully. Rupa-rupanya orang ni tak nak bayar. Jadi orang yang Yaman ni, dia pergi depan Kaabah, dia buat syair. Syair ni macam TV lah. Syair masa tu macam TV, macam drama. Everything about entertainment is syair. Okay, yang kita faham, entertainment, berita, semua syair. Dia buat syair yang cantik, apa dia? Syair tu bunyinya cantik, tapi mengutuk orang Quraisy. Dia kata, kalau kau ni bangsa tinggi sangat, kenapa perangai kau sangat rendah? Kan, kalau kau perangai tinggi sangat, kau kaya sangat, mana duit? Bagilah balik. Something like that. Kau cakap kau kaya sangat, kau hebat sangat, mana dia? Tak ada, aku rasa bangsa kau tak tinggi mana pun. Something like that. Orang Quraisy semua dah jadi marah. So, diorang kata, something is wrong, we have to do something. Baru diorang meeting, dan Nabi Muhammad masuk dalam meeting tu. Sebab Nabi Muhammad orang yang respect. Abu Bakar pun ada dalam meeting tu. Nama meetingnya Hilf Al-Fudul. Hilf Al-Fudul. Fudul means good, Hilf means growth. Yalah. From that word jadi tahalluf siasi. Bagi siapa yang tahu pasal politik yang tengah berlaku semua, macam mana tak ada. Tak apa. Siapa nak cek tahalluf siasi, siapa nak rajin terbaca. Tahalluf from the word Hilf lah. Okay, siasi means politik, political alliance. Okay, kadang-kadang walaupun tak setuju tapi kita boleh gang. Semua faham ni kan? Tak setuju tapi boleh gang. Faham kan? Okay, good. So itu dah tahalluf siasi. So in this Hilf Al-Fudul, diorang terpaksa bincang sama-sama manusia ni, nak katakan bahawa kita kena adil lah. Wah, imagine keadilan was not commonplace. Faham tak? Diorang kena bincang dan cakap siapa-siapa hutang kena bagi balik lah. Wah, diorang kena bincang untuk cakap macam tu. Bayangkan punya tidak ada unsur ketuhanan langsung tak? Maksudnya, I can do anything to you. I can kill you, people are raping people, ambil anak dari orang, suka hati sebab dia orang Quraisy, orang besar, orang tinggi, orang kasta tinggi. Dan diorang perlukan meeting untuk tentukan bahawa ini tidak patut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadis ni, nampak tak Allah nak cakap ini bukan urusan awak sahaja. Sebab orang Quraisy anggap, orang Quraisy ni, kena ingat tau, dia duduk dekat mana? Kaabah tu tempat apa? Nampak tak? Dia bezakan, dia dikotomi antara perangai aku dengan kau dengan Tuhan. Kalau Tuhan bagi buah yang cantik, bagi pisang. Tapi dengan manusia, stupid. Ni, who are you? Go back. I don't give you back money. Betul tak? Dia bezakan antara ketuhanan dengan kemanusiaan. Nampak tak? Tapi Allah datang mengajar, Nabi Muhammad datang mengajar kita bahawa semuanya ada connection. Dan sampai sekarang kita boleh jumpa orang yang sangat baik, pakai kopiah semua tu, tapi dia paling kuat kadang-kadang menipu orang dalam bisnes. Kita tengok dia dekat masjid, sama-sama buat bisnes, saya pun pernah kena tipu. Kita ingat kita semayang sama-sama, soft, rapat-rapat, semayang sama-sama. Kan, mestilah dia baik kan? Tiap-tiap pergi semayang dia ada. Lepas tu dia ajak saya buat bisnes, dia ambil duit saya. Cerita betul, kisah benar. Riwayat Dr. Jeffrey. Saya rasa ramai orang boleh setuju dengan apa yang saya cakap. Sampai kawan saya kata, kalau dia ada janggut pakai kopiah, jangan buat bisnes dengan dia. Dia buat kesimpulan sebab dia selalu kena tipu. Sebab dia rasa suka nak buat bisnes dengan orang baik, tapi rupanya orang ni faham macam orang Arab Jahiliyah, iaitu semayang cerita lain, dengan manusia cerita lain. Auzubillah. So now hadis ni menunjukkan bahawa semuanya ada kaitan. Betul tak? Saya lapangkan awak, Allah akan lapangkan saya. The second one, kalau saya tolong awak dalam hal hutang, Allah akan tolong saya. Nampak? Hal hutang, macam mana kita nak tolong orang dalam hutang? Kita semua boleh buat tak benda ni? Nombor satu, kalau kita yang bagi hutang, kita boleh lambatkan.
Faham tak? Macam patutnya hari ni kita kata tak apa, kalau kau susah, next month. Kalau orang tu minta lah, boleh lambat sikit tak? Okay, bagi next month or next year, whatever. Kalau kita, bukan kita yang bagi hutang tak ada, orang lain dia hutang dengan sister ni, mungkin saya boleh tolong jadi syafaat, form syafaat. Syafaat itu bantu dia. Sister ni lebih rapat dengan saya, dia cakap, sister boleh tak tolong sikit, Asif ni kawan saya, boleh tak lambat sikit kan? Dia bukan orang senang. Dia kata okay lah, because of you I will help you. Example. Another example, saya boleh tolong Hasif sebahagian dari hutang dia. Kan, sikit. Dia hutang RM10, saya bagi RM3 dekat dia. Mudah sikit. Ada banyak cara untuk relief orang dalam bab hutang. Dan kita semua boleh buat kita punya part dalam bab ni, insyaAllah. Dan sebenarnya kan, kalau kita cakap pasal kebaikan, kita selalu fikir pasal kawan. Pasal tak? Jarang kita fikir pasal sepupu, pasal anak saudara, pasal aunty. Pasal tak? Sebab manusia, sebab zaman kita sekarang ialah zaman individualistik tau. Kita masih makin sorang. Kita lupa pasal family. Suami kadang lupa pun pasal hutang isteri, dan isteri lupa pasal hutang suami. Tapi dia akan tolong kawan dia. Oh, kawan dia sempit, semua dia tolong. Suami dia berhutang, tak fikir. Contoh. Okay? So kita semua kena fikir jauh sikit. Ni tak? Logik tak? Okay, saya sorang dia fikir macam tu. Saya je ada masalah tu. Okay, the next one. Siapa yang tutup? Man satara musliman. Siapa yang menutup aib seorang mukmin Muslim. Menutup aib. Sebenarnya ada banyak cerita ni, tapi tak boleh lama-lama sangat, kita tak habis. Allah akan tutup dia punya kekurangan di dunia dan akhirat. Siapa yang pernah tutup keaiban ataupun kekurangan kawan dia ataupun saudara dia? Siapa pernah tutup? Pernah? Siapa tak pernah tutup? Siapa suka buka orang punya kesalahan? Ada tak sini suka memang perangai dia rasa itu yang terbaik, kita kena cerita semua benda sebab benda betul, bukan tipu. Memang makcik tu suka cakap banyak. Contohlah, memang pakcik tu suka mengumpat. Saya cerita kawan lain, pakcik tu suka mengumpat. Akhirnya siapa yang buat mengumpat? Saya lah. Kan, nak cerita, saya bukan tipu, ni betul ni. Kan manusia macam tu kan. Semua orang pernah buka aib orang. Saya nak tanya, tutup aib ada tak siapa-siapa? Susah Sebenarnya kan, ramai daripada kita senang sangat untuk buka aib orang. Dan buka aib tak payah cakap dengan mulut. Aib means kekurangan, keburukan. Okay? Orang lain punya deficiency. Kita ni senang sangat. Dan kadang-kadang tak payah cakap aib orang ni, tak payah cakap. Kadang-kadang dengan kening je. Siapa ada pengalaman? Orang tak nampak pun orang ini apa-apa buruk ke apa. Kita, kawan kita tengah cakap-cakap kita kan, bro, ataupun bro, tak cakap pun, cuba kau tengok orang yang tembak ni, tak cakap pun. Cuba kau tengok orang yang warna dia sangat pekat ni, warna apa pun tak kisahlah, tapi warna pekat, dia orang cari-cari tak apa. Kalau pekat dia problem. Kau cuba tengok kan, kau tengok pakaian dia, kau cuba tengok kasut dia, ada ke tinggi macam tu kan? Kau tengok tak matching tak tudung dia dengan baju dia. Ni belah sini apa kan, dia pakai color blocking kan? Bila tak matching ada jawapan lain, kalau matching ada jawapan lain. Semua ada jawapan, betul tak? Kalau pergi ke juri, okey lah makan dia kan, okey lah, tapi macam lambat sikit kan. Kau ingat ni kedai mamak ke? Manusia akan tetap komen, tetap buka aib. Cukup lah. Tetapi tutup aib bukan satu kewajipan dalam semua hal. Ada waktunya kita boleh buka aib orang. Bagi contoh, siapa tahu contoh? Buat bisnes. Kalau orang nak buat bisnes dengan kawan saya yang sembahyang sebelah saya tu, yes, I must tell you about him. Okay, bisnes. Nombor dua, lagi berapat daripada bisnes apa? Cerai dulu. Sebelum cerai jadi apa dulu? Kahwin dulu kan? Kalau orang tanya saya, John, orang ni okey tak? Alhamdulillah, John okey. Tapi dia kedekut sikit. Faham tak? Tapi kedekut sikit. Faham, saya bukan nak burukkan. Saya tahu memang John ni kedekut betul. Saya kena cakap, nanti perempuan dia terkejut kahwin dia.
Kan? Satu tudung tak Nabi dan 15 tahun kahwin. Contohlah. So, saya kena cakap sikit. Dan Nabi Muhammad pernah buat benda ni. Dia cakap, yes, Muawiyah okey, tapi dia miskin. Orang ni okey, tapi dia sangat garang. Dia cepat. Dia punya rotan cepat sangat jalan. Tahu? Akhirnya perempuan tu kahwin dengan Muawiyah. So, it's okay to reveal all this. Next. Perasan tak kalau ada hukum hudud, kena ada 4 saksi hudud untuk zina. Kita semua grown up, kita boleh cerita benda ni. 4 saksi. So, kalau tutup aib, semua orang tutup aib, siapa boleh kena tangkap? Tak boleh kan? Secara umum, this is the best. Faham tak? Waalaikumsalam. Dari Kajang? Ya. Kamu depan ni? Bagi abang tu sana sikit kot. Bagi sekian. Saya nak cerita pasal tutup air. Tutup air. Sebenarnya zaman sekarang, zaman politik punya isu semua kan, manusia sangat suka buka aib orang. Buka aib kalau betul pun dah satu hal lah. Allah cerita pasal apa? Tutup aib yang benar tau. Faham tak? Betul-betul memang dia apa-apa, dia buat something. Tutup aib yang benar. Kita tengah yang saya takut adalah kita buka aib yang bukan dia pun. Dia tak buat pun kesalahan tu. And that's what happening today. Every day. Alah Najib tu something. Alah Pak Lah tu something. Alah ni Aziz aku pernah dengar dulu dia buat ni. Kau pernah dengar? Bila? Siapa cakap? Kan teruk kan? Sangat tak ada. Teruk, manusia ni memang suka cakap aib orang. Ini sangat penting ni. Kalau kita berhenti setakat ini pun dah cantik sangat dah. Kita boleh take home message. Jangan cerita pasal orang. Okay. Aib ni, saya nak bagi satu kisah. Kisah ni baru tak ngantuk sikit. Tapi bukan kisah-kisah dalam mana-mana cerita. Ini kisah yang sahih. Tahu tak? Zaman Nabi dulu ada seorang namanya Ma'iz. Sahabat Nabi ni sudah berzina. Okay? Sahabat Nabi ni sudah berzina. Ma'iz nama dia. Jadi depan dulu sikit. Go. Daripada hadis ni kita boleh dapat banyak kisah. Cuba dengar betul-betul. Ini taktik penceramah nak bagi orang tak tidur. Ma'iz ni seorang sahabat Nabi yang berzina. Wah, orang ada fikir, sahabat Nabi pun ada buat salah macam tu. Betul tak? Ada. Semuanya manusia biasa. Betul tak? Salah. Jadi Ma'iz ni dah buat salah, dia rasa sangat bersalah. Sebab dia sahabat Nabi, bukan macam kita buat salah pun senyum. Kan? Kita dah buat dosa, kita relax. Sahabat Nabi rasa sangat bersalah. Dia pun jumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar, aku dah buat macam ni. Abu Bakar kata, tak cakap, just go back, bertaubat. Dia tak puas hati. Dia balik, dia tak puas hati. Dia rasa dosa dia tak boleh nak ampun dengan solat-solat. Tak jadi. Dia jumpa Umar radhiyallahu anhu. Umar pun cakap benda sama. You just go back, don't think so much. Go back, taubat dekat Allah, Allah mesti akan ampunkan. Tapi dia tak puas hati juga. Dia jumpa satu lagi kawan dia. Nama kawan dia Huzan, pun seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Huzan ni orang yang straightforward. Apa tak kau takut? Jom aku bawa kau jumpa Nabi. Dia pun Nabi, tengok ni ada masalah sikit. Jadi, apa dia masalah? Ma'iz pun cakap, wahai Nabi, aku dah buat macam ni. Nabi dengar je, Nabi tengok tempat lain, dia kata go back. Kemudian dia rajin punya pasal, dia betul-betul nak clear ni. Dia pusing belakang. Nabi kat sini, Nabi, seriously aku dah buat this and this. Nabi pusing lagi, tak nak dengar. Dia pun datang balik 3 atau 4 kali dia buat macam tu. Betul-betul nak Nabi dengar. Mungkin kau salah dengar kau Nabi, nak suruh aku balik, aku dah berzina, dia kata. Nabi kata just go back. Lepas tu dia cakap 4 kali ke 3 ke 4, Nabi tanya sahabat-sahabat pula, ini gila ke? Faham tak? Nabi nak mencari sebab untuk tak mau dengar cakap dia. Ini ada masalah kot. Nabi tanya, adakah dia ada majnun? Dia ni gila ke? Ada problem ke otak dia?
Semua sahabat kata, no, we know him so well, dia orang yang baik, dia tak ada masalah otak. Problem. Tapi Nabi tanya dia, apa yang kau buat? Mungkin kau cuma pegang-pegang saja, mungkin kau cium-cium saja. Kata no. Mungkin kau just introduction saja. No, I really did what a man would do to his wife. Habis. Nabi kata, okay guys, sahabat Nabi rejam dia, sebab dia sudah kahwin. Kan, rejam sampai mati kan. Dia minta. Kemudian sahabat Nabi pun bersedia untuk rejam dia. Bila rejam. Jadi Maiz ni dia kena rejam sebab dia mengaku, bukan empat saksi, dia mengaku. Dalam rejam kan sakit kan. Jadi Maiz ni kind of change his mind kan. Dia lari. Dia faham tak? Sakit. Bila sakit dia akan lari. Kan? Allahu Akbar. Sebenarnya dalam kita gelak-gelak pun kita boleh bayangkan, sakit tau. Dalam sakit dia lari. Sahabat Nabi ni kejar dia, rejam sampai dia mati. Pada settle mati, dia cakap kat Nabi, wahai Nabi, settle, dia dah mati dah. Dan dia cerita kat Nabi, wahai Nabi, dia lari waktu kami kejam dia, kami pun kejar lah dia, habiskan cerita. Nabi kata, kenapa kau habiskan cerita? Faham tak? Kenapa kau tak biarkan saja dia? Menunjukkan apa? Nabi nak supaya dia tarik balik cakap dia. Faham tak? Tadi dia kata, aku dah berzina. Okay, tak jadi. I'm running away. So pada Nabi, kalau dia lari tadi, settle. Why didn't you just let him go? Nabi kata, okay, dah settle, dah mati kan. Kemudian Nabi panggil Huzal. Kata Huzal, kalau kau tutup mulut, it would be better for you. Huzal yang bawa dia tadi, ingat tak? Kalau kau tutup mulut, it would be better for you. Nampak tak? First kali, Nabi suka tak untuk bunuh orang ni? Tak. Nabi bukan macam orang-orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang sangat suka hukum orang. Betul tak? Dia lagi happy hukum daripada ajar. Nombor dua, bahawa keburukan orang, walaupun keburukan yang besar macam tu pun Nabi kata tutup je dalam mulut, suruh dia taubat je. Dan kita kesalahan kecil-kecil semua kita sebarkan. Dan bayangkan, kesalahan yang besar macam tu pun Nabi kata just keep it low. Dan kita sangat suka untuk sebarkan. Dan itulah dia kisah Maiz, bahawa aib seseorang itu kita tutup habis-habis. Tetapi timbul soalan, siapa nak tanya? Biasa saya tanyakan, kenapa Nabi tak tutup aib dia? Betul tak? Kenapa Nabi tak tutup aib dia? Nabi tahu, kenapa Nabi tak diam? Tak boleh, sebab Nabi ialah ketua negara. Jadi kalau isu ni dah sampai kepada ketua negara ataupun mahkamah, dah tak boleh tarik balik. Tak boleh nak diam-diam. Hakim tak boleh kata, don't tell anyone, you go back. Tak boleh. Hakim kena adili apa yang dia cakap. Tapi kalau setakat peguam boleh kata stop. Don't go to mahkamah, go back. Kan? Sampai kat saya kata just go back. Bertaubat sahaja. Okey tak cerita ni? Ini diriwayatkan secara sahih. Memang betul-betul berlaku zaman Nabi 1400 tahun dulu. Allahu Akbar. Ada soalan tak pasal cerita ni? Tak? Tak ada soalan? Dan orang yang menuduh seseorang, especially bab sexual relationship, sebab ini kaitan dengan maruah. Setakat saya tuduh awak malas mandi, tak apa lagi. Tapi ini kisah pasal relationship, dia akan rosakkan reputasi awak. Betul tak? Jadi untuk Islam, untuk menjaga reputasi setiap orang dari segi dia punya maruah ni, siapa yang just datang cakap this guy berzina, apa dia kena? Berapa kali? 80 kali. Kalau berzina sahaja berapa kali? Apa beza sikit kan? Sikit je beza dia. Kalau tanya orang, dia kata baik dia berzina je, kena 100 kali juga. Kejahatan. Tapi 80 bezanya 100. Tahu kenapa tak? Sebenarnya yang pukul ni bukan macam pukul dalam penjara Malaysia. Bukan pakai rotan macam tu. Pukul untuk mengajar saja. You won't die out of this. Okay? Dan menunjukkan betapa 80 kali ni sangat dekat dengan kesalahan itu sendiri. Jadi kalau ada 4 orang kononnya nampak orang berzina, konon pergi jumpa judge, saya nampak, saya tahu itu A dengan B. Jadi
I think is A and B, I think. Habis. Orang tu confident, ini tak confident. Siapa apa kena? Yang tak confident pergi belakang, 3 orang kena 80 kali. Walaupun mungkin dia betul. Boleh faham tak? Walaupun saya confident saya betul, saya kenal sangat si perempuan dan lelaki, tetap saya akan kena 80 kali. Sebab tak cukup 4 orang. Nampak tak betapa Islam, Allah dan Rasul nak kita jauhkan diri daripada jadi saksi pun. Faham tak? Bukan supaya kita semua Alhamdulillah saya dah boleh jadi saksi untuk hudud. Faham tak? Tak ada macam tauliah, saksi hudud tauliah sebab semayang jaga, tauliah, tak ada. No such thing. Allah dan Rasul suruh kita jauhkan diri daripada buat kerja ni. Dan ada satu lagi kisah sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi ni jiran dengan sahabat Nabi seorang lagi, Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Sahabat Nabi dengan sahabat Nabi berjiran. Abu Bakrah dekat sini, Al-Mughirah dekat sini. Dulu sahabat Nabi dua-dua dekat Basrah masa tu. Basrah means dekat Iraq. Satu hari pintu dia terselak sikit, dia punya curtain dia. Abu Bakrah nampak seorang lelaki dengan seorang perempuan, which is in his house, and he knows that guy is Al-Mughirah, sahabat Nabi. Ni sahabat Nabi yang besar-besar tau, bukan sikit-sikit ni. Dia jadi governor tu kat situ. Dia pun panggil kawan dia, kau nampak tak? Yes, nampak. Dia bawa kes ni kepada Umar. Rupanya salah satu daripada sahabat yang tengok tu dia tak sure. Jadi Umar buat apa? Pukul sahabat ni 80 kali dia. Tapi dia confident 100% dia nampak. Dan sahabat tu pula cakap 100% dia tak buat kan? Tetapi nampak tak betapa Islam menjaga kehormatan orang. Sebab bila dah kena pukul, masyarakat akan anggap apa? Kau tipu. Settle lah. Jadi orang tu punya maruah settle. Tak boleh siapa-siapa kata aku tahu itu berzina, aku tahu itu penzina. Itu sudah menuduh dan awak sudah layak untuk kena 80 kali dalam Islam. Okay, betul-betul menjaga. Dan kita ni, isu kita ialah kita rasa bila orang tu orang besar, kita boleh cakap apa saja. Rasa tak? Kalau dia politician, selalu politician kan, dan anak raja, politician, senang sangat untuk kita kata alah ini mesti ni main perempuan ni orang ni. Senang kan? Mulut kita senang. Oh ini keliling pinggang something. Betul tak? Sebab kita rasa dia tu macam invincible. Dia memang aku cakap pun tak guna, bukan jadi apa pun. Tetapi termasuk tak ke dalam? Yes, dan termasuk dalam menuduh tanpa bukti. Wow, okay, next. Kau faham tak cerita tadi? Faham soalan? Kita menjaga maruah pada orang yang berzina tu, maruah dia. Tetapi orang yang dia kata dia saksi, dia kata dia benar, tapi dah dia kena sebat. So maruah dia sebagai penipu pula tercemar, macam mana? Sebab tu kita nak mengelakkan daripada orang sibuk sangat nak ke depan, I saw this kan? Maksudnya kita sebenarnya tutup air. Tutup air. Kecuali it's so obvious tau, sangat obvious sampai yang nampak 15 orang. So Nabi kata bagi aku 4 saja. Come, tell me. You faham tak? Kalau 50 orang nampak satu perkara, that means orang tu jahat ke baik? Orang yang buat salah tu, something is so wrong, betul tak? Ramai sangat orang tengok dia buat benda ni. Maknanya dia sangat berani, no regard for the law and the rules of the country apa, tak kisah pasal apa pun. Dan memang zaman sekarang orang dah buat macam tu lah kan, dekat negara-negara lain dah ada dah orang openly doing all this. So 4 tu bukan macam kena mencumpat, bukan. Sampai kalau 4 orang tengok, bagi kau diteruk lah. Okay. Dan imagine kalau 50 orang nampak, 50, kita bagi wakil 4 orang tengok, satu orang tak sure, apa jadi? Tak apa, satu orang ni yang orang lain nampak. Sebab 50 orang nampak. Okey tak sister? Okay, bermakna kita sangat kena tutup air orang. Next, Allah akan tolong seorang hamba selagi mana dia menolong brother dia punya, saudara ataupun kawan-kawan dia. Dan inilah dia, perasan tak? Pernah dalam satu journey dalam zaman Nabi dulu, orang ada setengah orang berpuasa dan ada orang berbuka. Ini zaman apa? Ramadan
Bulan Ramadan kan boleh pilih. Kalau dalam journey, dalam musafir, sorry, Ramadan boleh pilih. Ramadan jangan pilih. Dalam journey in Ramadan, you can choose puasa atau tidak, no problem. You tak payah bagi sebab pun. Journey saja you can open, you can break a fast. Jadi sahabat Nabi terbagi pada dua. Setengah tu buka puasa, setengah tak buka puasa. Yang tak buka puasa dia penat sebab dia travel. Yang berpuasa tu penat. Yang tak berpuasa ni, tolong diorang bagi makan unta, faham tak? Do all the difficult job lah. Sebab kita orang dah buka puasa, no problem. Tolong diorang angkat air semua tu kan. Nabi kata apa? The one who tak berpuasa tu sudah dapat lebih banyak pahala daripada orang yang berpuasa hari ini. Bila Nabi tengok benda ni kan, Nabi kata yang tak puasa hari ini sudah mengatasi yang puasa today. Menunjukkan bahawa tolong kita punya kawan tu sangat important. Okay? And punyalah menjaga untuk membantu orang lain. Abu Bakar, dia akan tolong milk the cow and the unta, the kambing of seorang perempuan. Bukan seorang, beberapa orang perempuan. Abu Bakar ni dulu sebelum jadi khalifah, dia akan tolong tau, pergi rumah orang yang tak ada lelaki. Sebab milking cows ni ialah kerja lelaki kan. Okay? Orang Arab pun anggap ini kerja lelaki, ini kerja susah dan tak sesuai untuk perempuan buat, kecuali perempuan tu memang tak ada family. Jadi Abu Bakar akan jadi pengganti kepada family orang yang tak ada lelaki ni. Dia akan pergi tolong milk and then dia give, bagi, just free saja. Ini just service. Selepas jadi khalifah pun, yang 2 tahun jadi khalifah tu pun, dia masih pergi ke rumah-rumah 2-3 rumah ni untuk tolong dia orang. Dia sambung tolong orang tanpa orang tahu pun, tak bising-bising, tak masuk paper lah. The next one, number 5. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita semua insya-Allah termasuk dalam golongan yang nombor 5 ni hari ni. Apa Allah kata? Siapa yang membuat satu jalan, yaltamisu fihi ilma, jalan untuk siapa yang berusaha lah untuk mendapat ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke jannah. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Dan insya-Allah kita berdoa semoga kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Susah ke untuk Allah masukkan semua daripada kita yang masuk jannah? Tak susah. Okey. Dan perasan tak, Allah tak kata siapa yang boleh berceramah maka senanglah jalannya ke syurga. Tak kan? Siapa yang sudah hafal 50 hadis maka jalannya ke jannah. Perasan tak? Dalam hadis ni Allah bezakan tak orang yang di depan dan orang yang duduk sini? Tak ada beza. Sebab bukan semua orang faham perkara sama. Kalau impact saya kepada mungkin 30 orang sini, 25 orang. Tapi John yang nampak relax je, okay, dia bawa nota dia, tunjuk dekat family dia, seorang je. John pun tak rasa itu sangat hebat pun. Kepada mak dia, dia share, mak dia happy. Mak dia share dengan 5 orang kakak dia. Dan 5 orang kakak dia ajar lagi 10 orang anak, 10 orang anak. Berbanding dengan saya yang cuma ajar, agak-agak siapa yang mungkin dapat lagi banyak pahala? Mungkin John punya usaha lebih tinggi. Betul tak? Dan kita, sebab itu Allah tak bezakan sini atau situ. Sebab semua orang ada kerja masing-masing. Sebab saya tak ada kerja, saya bagilah ceramah. Kan? Saya ada kerja lain sebenarnya. Jadi Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Jadi jalan macam mana yang Allah nak mudahkan ni? Kan kita, apa jalan-jalan kita untuk dapat ilmu? Kita beli buku, betul tak? Kita naik kereta ke IDT Center, betul? Kita bersabar 2 jam dengar Jeffrey bercakap, kan? Bersabar. Ini semua jalan-jalan untuk mendapat ilmu kan? Sabar, walaupun tak berapa dapat, mungkin mengantuk ke apa-apa, tetap Allah akan mudahkan jalannya ke jannah. Okey. Nombor 6, saya kena pendekkan sikit. Nombor 6, siapa yang gather in a gathering,
di rumah daripada rumah Allah. Betul tak? Apa ni? Dia betul kan? Yang bab gather. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenteraman rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Habis. Jadi tidak ada satu golongan yang macam kita, insya-Allah kita gather in this group untuk apa? Untuk recite the Quran and study it. Betul? Dan ulama mengatakan bahawa ini ialah majlis zikir. Majlis zikir bermakna zikir means fikir. Zikir means ingatlah, ingat. Okey? Apa sahaja bentuk kelas, aktiviti yang boleh menambah ingatan kita kepada Allah, itu namanya majlis zikir. Okey, majlis yang untuk mengingati Allah. Dan antara majlis zikir yang terbaik zaman Nabi ialah Nabi dengan Jibril. Nabi dengan Jibril. Adakah Nabi dengan Jibril menyanyi lagu ramai-ramai? Tak. Tapi Jibril baca Quran. Dan adakah Nabi dengan Jibril baca Quran sama-sama macam choir? Tak. Tetapi Nabi baca, Jibril dengar. Kemudian Jibril AS baca, Nabi dengar. Itu yang terbaik. Kalau kita semua sekali ceramah sama-sama dari tadi, siapa yang dengar? Okay. Dan kalau kita semua sekali baca satu surah sama-sama, siapa yang dengar? Problem tak? Do I know that John mungkin salah baca? Nobody akan detect. Tapi kalau semua diam, John baca, John salah sini. Wal Quranil Hakim. Faham tak? Saya akan betulkan. Bukan macam tu John, Wal Quran kan. Tapi kalau semua sekali baca, akhirnya jadi rojak kan, jadi choir sahaja. Dan perkara ini tak pernah dibuat zaman Nabi. Okey, tak payah nak kacau-kacau siapa-siapa yang suka buat benda ni. I'm just telling you apa yang Nabi buat. Kemudian Nabi akan ajak sahabat-sahabat lain untuk dengar Quran. Dan Nabi tak pernah, ingat sekali lagi, Nabi tak pernah baca Quran bersama-sama dengan sahabat. Faham tak? Yang Nabi buat, Nabi baca, sahabat dengar. Ataupun sahabat baca, Nabi dengar. Okay lah. Itu semua tak setuju. Suka baca ramai-ramai, no problem. Jangan gaduh-gaduh. So the greatest source of knowledge ialah Al-Quran. Sebab Nabi sebut dan diriwayatkan dalam Bukhari, the best of you. Siapa nak jadi the best? InsyaAllah kita semua jadi the best. The best of you, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang belajar dan mengajar Quran. Okey. Jadi cuba at least jadi orang yang belajar. Dan the best zikir ialah Al-Quran. Kalau tak tahu nak baca apa, baca je Qul huwallahu ahad. Betul tak? The best zikir Quran. Apa dia? Dalam surah Yasin ayat 69. Siapa yang hafal? Nabi Allah kata, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi la. Tidaklah Nabi Allah itu ajar Nabi asy-syi'ra, syair, wa ma yanbaghi la, dan tak sesuai pun syair untuk Nabi Muhammad. Ini bukan syair. This is not poetry. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Tetapi ini ialah zikru, iaitu Al-Quranul Mubin. So the best zikir is the kalam of Allah, which is the words of Allah, Al-Quran. Dan apa akan jadi kalau kita ni collect macam ni? Saya nak share satu hadis yang saya dah share beberapa kali, dan hadis ini sangat menarik. Imagine, saya rasa ada orang yang pernah dengar, tapi tak apa kan? Bila dengar banyak kali, kita boleh ingat, boleh ajar orang lain. Kalau kita buat baik, kita dapat pahala. Betul. Kalau buat jahat, kita dapat dosa. Pernah tak buat apa-apa tapi dapat pahala? Ada?
Niat dia. Niat nak buat baik kan? Okey, tapi itu nak buat ke pasang niat? Usalli tapi tidur. Itu namanya pasang niat, main tipu. Tak wujud dalam agama. Malaikat tak boleh kena tipu macam tu. Aku berniat nak bagi 1 juta dekat Baitul Mal, tapi dia gaji ni pun 1,000 je sebulan. Cakap saja. Bukan niat macam tu. Ini niat yang betul-betul nak buat tapi tak jadi sebab circumstances. For example, memang niat nak pergi masjid petang sikit tapi tertidur, memang nak pergi. Dan tak perlu pun niat cakap saja aku hendak pergi ke masjid asar nanti kerana Allah. Tak payah pun cakap macam tu. You kan niat, kan kita semua berniat kebaikan dan juga ada niat jahat kan. Ada je niat jahat kan. Kalau abang ambil handphone ni sedap ni, contohlah budak-budak muda ni kan, handphone power sikit kan. Ataupun kalau kita orang betul-betul berniat lagi masjid, betul-betul lagi malas tak? Tunggu hari kiamat dia tanya apa. Ya Allah, hari tu kau kira tak? Tanya abang. Allahu Akbar, dia tahu serius. Tapi definitely itu awak punya choice kan untuk batalkan niat. So, tak ada. Kenapa cakap pasal niat ni? Saya nak cerita pasal ada masanya tak ada niat, tak buat pun dapat. Ini menunjukkan kehebatan satu majlis ni. Apa dia? Yes. Rupanya malaikat kita ni, malaikat dia berapa? Malaikat dia berapa? Bukan 10 kan? Bukan. Malaikat dia ramai. Boleh sebut ramai? Boleh ya? Banyak ke ramai boleh ya? Okay. Ada malaikat yang ditugaskan mencari majlis macam kita. Dan saya nak kita semua bayangkan, bukan dengar kisah ni dalam dengar kisah macam komikal lah bukan macam dengar cerita, tapi memang ini realiti. Dan kita harapkan bahawa sekarang perkara ni sedang berlaku. Okey tak? Itulah iman kita, betul tak? Beriman tak dengan hadis-hadis Nabi yang sahih? Kan, percaya? Okay. It is happening now. Kita kena confident. Harap-harap. Confident 99%. Harap-harap. Ya Allah, please make us among these people yang saya akan cerita. Amin. Malaikat akan cari majlis macam ni. Bila satu malaikat jumpa majlis ni, dia akan panggil kawan-kawan dia yang duk mencari. Kemudian dia orang akan berkumpul di atas dan bertimpa-timpa sampai ke atas. Dan Allah akan tanya malaikat tu apa yang mereka tengah buat. Malaikat akan cerita. Kemudian Allah akan tanya lagi. Saya pendekkan cerita. Apa yang mereka ni semua nak? Agak-agak apa kita semua nak? Jom nak tuan, apa kita nak? Kita nak kuat sikit. Kita nak syurga. Siapa-siapa yang nak selain daripada tu tak? Nak burger ke datang sini? Datang sini sebab nak boleh makan apa? Sandwich. Sedap sangat ke sandwich yang jual buat tu? Sedap. Sedap, Alhamdulillah. Saya tak rasa lagi, sorry. Tapi above all that, kita nak jannah. Siapa yang tak nak jannah? Betul kan? Betul tak apa malaikat jawab? Kita nak jannah, Syukri nak jannah kan? Saya nak jannah, semua nak jannah. Malaikat cakap mereka nak jannah. Allah tanya lagi, walaupun Allah dah tahu, tapi tanya supaya boleh direkodkan dan saya boleh ajar hari ni insyaAllah. Diorang nak jannah-jannah ni, diorang pernah tengok ke jannah? Kan? Diorang pernah tengok ke jannah ni? Malaikat jawab, mereka tak pernah tengok jannah. Of course. Dan Allah tanya lagi, kalau mereka pernah tengok, macam mana keadaan mereka? Malaikat jawab, mesti mereka akan minta dengan lebih khusyuk, lebih bersemangat. Betul tak? Sekarang kita minta jannah kadang-kadang main-main kan? Kadang-kadang tak kuat sangat lah semangat kita. Tapi bayangkan kalau you dah pernah tengok jannah macam Nabi Muhammad SAW. Sebab tu dia pegang kita ni macam ni, sebab dia dah tengok neraka. Faham tak? You don't go there, you come here, come here. Kita bila dakwah orang lebih kurang kan? Tapi Nabi Muhammad dah tengok syurga dan neraka. Dia kata just come here, it's so easy to come here. It's so easy kan? Jalan ni mudah je. Awak sabar sekejap, sabar 20 tahun, sabar 30 tahun kan? Sabar 60 tahun, then you come here and you will live here forever. Jadi tak best kan? Tak best. Jadi kemudian Allah tanya lagi, apa yang mereka ni semua takutkan? Kita semua takut apa? Api. Api kan? Kita tak nak masuk jannah. Jahannam. Na'udzubillah. Betul tak? Tak nak masuk jahannam. Allah tanya lagi, mereka pernah tengok ke api neraka ni? Malaikat jawab, no, never. What if kalau diorang pernah tengok? Kan? Macam mana kalau diorang pernah tengok?
maka mereka akan lagi bersemangat untuk minta dijauhkan daripada Jahannam. Allah kata apa? Wahai malaikat, bersaksilah bahawa aku sudah ampunkan mereka semua sekali. Allahu Akbar. Lagi sekali saya ulang, bersaksilah bahawa I have forgiven all of them, which is us included, insyaAllah. And Allah dah ampunkan kita semua ni. Lepas kita keluar ni, seolah-olah kita ni start from zero. Boleh tak semangat macam tu? Boleh tak keluar ni, kita start macam okay, keluar dari bilik ni kita rasa macam kosong. Aku boleh restart everything. Allah dah ampunkan, Allah janji ni. Ada sign, riwayat Bukhari, Allah kata aku ampunkan semua sekali. Kemudian ada satu malaikat yang sangat detail. Malaikat pun ada perangai dia masing-masing. Jadi malaikat pun kata, wait Allah, ada satu isu, satu masalah. Siapa pernah dengar di sini? Jangan ada satu masalah. Apa dia? There's one guy yang dia cuma lalu saja. Dia tak ada kaitan pun dengan guru. Ada seorang lelaki, seorang manusia yang cuma lalu tetapi tidak ada kaitan dengan majlis ni. Kau nak ampunkan semua kan? Kejaplah, jangan ampun dulu. Ni lelaki ni tak ada kaitan. Macam mana ni? Allah kata, bukankah aku sudah ampunkan semua sekali? Therefore aku akan ampunkan semua kan? Imagine. Lelaki tu ada niat tak? Tak ada. Lelaki tu ada usaha tak? Tak ada. Tak ada usaha pun. It's just probably somebody's friend. Kan, kawan kita yang tak kaitan, dia cari kita, telefon tak jawab, datang sini mungkin. Dia pun Allah ampunkan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bayangkan, kalau orang macam tu pun Allah boleh ampunkan. Tak ada kaitan. Apalagi orang macam kita yang kita bersabar, bersedia, ada pensel, ada pen, ada paper, ada bawa buku. Betul tak? Tak pergi tempat lain nak belajar. InsyaAllah. Semoga Allah ampunkan kita semua sekali. Amin. Say amin. Next. Nampak tak? Penutupnya Allah tengah cerita benda yang saya cerita tadi, bahawa sebelum ini semua was not known to the Arabs. Orang Arab tak tahu semua ni. Kalau aku baik dengan Tuhan, itu antara aku dengan Tuhan. Kalau aku sepak kau, itu isu kita. Faham tak? Dia tak kaitkan Allah dengan hablum minan nas, iaitu kita punya interaction antara manusia. Tetapi datangnya Nabi Muhammad, dia cerita pada kita bahawa ini semua ada kaitan. Tak ada satu pun terlepas daripada pandangan Allah. Apa dia kata? Siapa yang dilambatkan, ini last word dia, siapa yang dilambatkan oleh amalannya, maka dia punya bangsa atau keturunan takkan boleh push. Siapa yang lambat, kita boleh bayangkan lambat dari segi masuk syurga ke, kan? Lambat dari segi buat kebaikan. Dia punya lineage. Sebab aku bangsa selatan India, special, tinggi punya kasta, tak boleh tolong. No help. Faham tak? You putih ke kuning ke, tak boleh tolong. Kuning mungkin mati cepat sebab jaundice. Kuning, memang kuning. You daerah macam mana pun, sebab you anak so and so, anak Tan Sri apa kan, anak menteri ke, you will not help. Kalau you punya amal sudah lambat, melambatkan you, that lineage will not help you. Kata Allahu Akbar. Dan dalam surah Al-Hujurat disebut, inna akramakum indallahi atqakum. Terus surah Al-Hujurat itu kan? Apa surah Al-Hujurat? Tidak apa. So apakah poin yang kita dapat? Kesimpulan Kesimpulan Alhamdulillah tak sampai 2 jam. Sebelum tu siapa ada soalan? Yang senang-senang, yang susah tanya orang lain. Ada. Number 1 dengan number 4, tolong Allah, tolong orang dengan yang pertama tadi juga lebih kurang tolong orang. Is there a difference dalam explanation yang dia? Ini macam kesimpulan kepada semua ni.
So aun is help, a general help. That's what I get from the aun means help. From aun jadi mauna. Mauna. Aun is means help. From aun jadi mauna. Dan ada satu perkataan dalam solat kita everyday sebut perkataan aun, tapi tak sedar apa dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in means from the word as seeking help. Dan kepada engkau kita beribadah, dan kepada engkau kami meminta bantuan. Nasta'in from the word aun. Ain, waw, nun. So probably this is the kesimpulan yang atas. Generally, selagi mana you dalam keadaan membantu saudara you, Allah akan bantu you. That means, bukan buat sekali je. Kalau buat sekali you tu bangga, simpan dalam diary. Bukan. Selagi mana, hadis yang 4 punya isu tu, selagi mana you are helping your brother or sisters, then Allah will be helping you. So long as you help your brother or sisters. Okay tak? Soalan senang sikit. Aib. Brother tanya, boleh tak cerita keburukan somebody to the family supaya dia family can do something. Contohnya anak kepada this family kan, kita nak cerita anak you buat something. Ini balik kepada you sebagai mufti dah. You tak boleh tanya orang lain. You will know better. Sebab mufti tak kenal family tu, mufti tak kenal anak dia, mufti tak kenal you. How close are you with the family? So kita sendiri yang akan jadi perkataan mufti dan perkataan fatwa kan? Betul tak? Orang yang buat fatwa. So kita sendiri yang kena buat fatwa. Is this better for them or worse? Faham tak? Jadi kita sendiri kenal bapak dia. Bapak dia tahu je mesti sempat dia, dan dia akan lari dari rumah, settle masalah. Settle lah dari rumah. Kalau kita tahu bapak dia perangai macam tu, don't tell. You settle that. You tell him. You call him, datang kuliah apa-apa. Tapi kalau dia tahu bapak dia memang jenis diplomatik kan, psychological background, good. Okay, cerita. Mean something? Nothing much, cuma anak you siap dadah dah 13 tahun. So, bapak yang psychology power ni cakap, okay, I'll do something about that. Kan, itu cool sangat lah. Kalau saya habis kan, okay, so depends. You know better. Kita kena weigh lah. So this part, hari kiamat, Yes. applies to Muslim only, is it? Not to Christian, not to Buddhist, is it? Hari kiamat. Yes, yes. Of what? Everybody will be standing. Okay, no. Everyone. What I mean is that for Christians, for Buddhists, it applies or Hindus. Of standing. Hari kiamat. Hari kiamat, everybody will be terlibat. Oh, that means Christian also there. Campur Oh, semua lah. Kalau kesabaran kita di dunia ni, ada kadang-kadang test kesabaran kita di akhirat. Maknanya tahap kesabaran kita di dunia ni, dia di akhirat dia boleh dapat kesabaran sama atau macam ni? Okay, soalan brother ya, adakah kalau kita bersabar di dunia, adakah kita akan bersabar di akhirat? Macam tu? Alhamdulillah. Kita personality kita bawa sampai akhirat. Kalau kita ni jenis tak sabar, kita di akhirat pun kita macam bukan lagi risau. Ya, betul. Okay, jawapan kepada apa yang brother cakap ya, macam mana pun Allah akan kira you punya niat dan amalan. Perangai kita mesti beza-beza, betul tak? Ada orang lebih cepat marah, ada orang lambat marah. Kesalahan yang sama. Kan kita selalu tengok dalam contoh Omar. Kalau dia ada kesalahan, Omar akan cepat. Kan, let me cut this his thing off. Omar cepat. Banyak lagi sahabat lain tak ada memegang pedang juga. Tak ada. Sebab dalam bab ni Omar paling depan. Dalam bab bagi kesian dekat orang, mungkin sahabat lain, for example. So semua orang ada dia punya personality masing-masing. Tapi yang bestnya ialah ramai orang ingat bila kita mati, kita akan dibangkitkan, semua akan jadi macam zombie. Sama, macam clone. Kita dalam cerita kan, clone. Macam apa, tak tahu apa soldier kan, sama je muka kan, macam sama kan.
Sebenarnya tak jadi macam tu. Semua orang akan dibangkitkan mengikut dia sendiri. Yang akan fikir semua ini ialah Asif sendiri akan fikir di hari kiamat. Asif akan ingat kita pernah belajar sini, dan Asif akan ada kesukaan yang sama dia ada di dunia. Faham tak? Di mana saya dapat cerita ni? Ini bukan suka hati saya dekat ni. Kan? Ini kisah-kisah lain. Saya tak patut tahu. Macam mana? Saya kena share satu hadis ni. Kalau dah masuk syurga, mesti happy kan semua? Dah masuk syurga dah. Okay, bayangkan, dah masuk syurga dah masuk semua kita ni. Allah tanya dekat John, John, anything else you want? Will you ask for anything else? Dah masuk syurga dah John, apa lagi? Tapi ada seorang lelaki, Nabi cerita ni. Ini Nabi, ni seorang Arab Badui, a simple man, Arab Badui, orang perkampungan. Dan ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni. Dan beberapa orang Nabi cerita bahawa nanti ada seorang lelaki dah masuk syurga. Allah tanya dia, macam mana? Happy? Kan, dah puas dah? Dia kata, yes ya Allah, I'm very happy kan? But tengok, John dia okey, dia sabar. Tapi lelaki ni, but Allah, I got one more permintaan. Betul Allah kata, inilah dia perangai manusia, tak akan puas sampai bila-bila. Dan ini Allah bukan marah tau. Allah cakap dalam bentuk happy. Sebab siapa yang cipta kita tak puas-puas? You have choice for that. Can you stop apa yang you nak? Tak boleh stopnya. Allah yang cipta kita nak. Dah dapat, nak pula. Dah dapat ni, nak tu pula. Itulah manusia. Dan siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok. Bila Allah cakap inilah manusia, tak puas-puas. Okay, what do you want? Kan? Aku nak bercucuk tanam. Mula buah dah free dah, wine dah siap. Ni dia tak payah press dah, dia tak payah nak ferment dah. Wine dah siap kan? Susu pun dah ada, tak payah perah-perah daripada goat. Kau nak satu tanah untuk cucuk tanam, okey lah, Allah bagi juga. Bila Allah bagi, dia pun tanam seed. Dalam beberapa waktu sahaja semuanya tumbuh. Dan diriwayatkan bahawa satu buah besarnya macam seekor kambing. Punyalah besar kan. Sorry. Dan manusia di syurga nanti, kita semua, jangan cerita macam terpati, bukan terpesan kita. Kita semua akan masuk syurga. Amin. Bila kita dalam jannah nanti, kita tak tinggi macam ni, tapi kita akan sangat tinggi, 60 hasta, setinggi Nabi Adam. Diriwayatkan bahawa kita semua akan sama saiz dengan Nabi Adam. Rupa tak sama tau, saiz Nabi Adam. Kenapa perlu tinggi-tinggi besar-besar? Sebab lagi happy, lagi sedap. Kalau lidah kecil macam ni pun makan nasi biryani sedap. Bayangkan kalau lidah macam padang bola, lagi sedap. Betul tak? Betul tak? Kalau orang peluk kita dan cium kita, anak kita cium kita kan, pun kita happy, cium macam ni. Bayangkan kalau ciuman tu sebesar ini. Macam itulah. So ini yang ulama cakap, so that we can feel it more. You feel more. Okay? Dan begitu juga orang di Jahannam, dia akan besar, sangat besar. Dan diberitakan bahawa satu gigi dia, na'udzubillah, kita semua bukan golongan, na'udzubillah, satu gigi geraham dia sebesar bukit Uhud. So imagine how big he is. And why must he be big? So that he can really feel the pain. Na'udzubillah. So nikmat pun dapat rasa betul-betul, sakit pun rasa betul-betul. Balik kepada cerita tadi. Balik tak? Boleh balik? Kita dah sampai syurga dah, balik. Jangan pergi jannah awal sangat. Lelaki tu tak ni kan, dia bercerita dalam, maka keluarlah buah kan, dia happy, Alhamdulillah. Dengar kisah ni, kita semua kata, apalah kan. Dengar kisah ni, Badui ni kata, wahai Rasulullah, aku rasa kan, dia nak komen, syarah kepada hadis. Wahai Rasulullah, radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi, tapi orang yang simple minded, tak sebut nama. Wahai Rasulullah, aku rasa lelaki tu dia mesti orang Ansar. Sebab orang Ansar, orang Madinah, dia suka cucuk tanam. Dia kampung people. Dia sebab Madinah lagi subuh kan, Mekah tak subuh sangat. Mekah businessman. So Mekah businessman, Madinah cucuk tanam, kurma dan sebagainya. And another golongan apa? Badui.
duk travel sana sini, tak sempat cucuk tanam. Okey, dia pergi makan tanaman orang, dia pindah tempat lain pula. Itu style Badui. Jadi Badui ni kata, aku rasa ini bukan orang Badui, dia mesti orang Ansar. Dengar perkara ni Nabi buat apa? Macam kita semua sekarang. Nabi pun ketawa, menunjukkan bahawa kita semua ada personality kita masing-masing di akhirat nanti. Jadi apa yang you minat? Kalau you minat tengok TV dah you dapat, suka hati pula. Ya Allah, aku nak 48 TV. Suka hati. Bagi siapa yang suka buku, dia akan minta buku. Betul tak, John? Siapa yang suka makan, dia akan makan. John tak, dia masak. Dia suka masak. Jadi logik tak kalau John akan minta, ya Allah bagi aku dapur yang the best lah, high end punya, the best, aku nak masak, nak happy-happy. Nak bagi makan Dr. Jeffrey, kawan-kawan yang macam ni. Allahu Akbar. Kita akan visit sama kita nanti. Okay, don't forget to visit me. Allahu Akbar. Dan imagine, kalau kita minat sejarah, ini sebab saya minat, dan ramai orang tak fikir macam ni. Kalau kita minat sejarah, kita baca buku kan dia macam banyak gap kan. Lepas tu jadi apa? Alah, tak ada kan? Nabi Iraq, Jibril datang, peluk dia, Iqra ma'an Nabi Farid. Tapi dia peluk macam mana? Muka Nabi macam mana maksud tu? Tak sebut kan? Cuma Nabi takut, kemudian Nabi lari, kemudian jumpa Khadijah, Zammiluni, selimutkan aku. Tapi nampak tak ada gap. Kita nak tahu Nabi lari macam mana muka Khadijah, kan? Macam mana Nabi takut. Kemudian kita bila nak tahu dalam perang dalam perang Hunain, bila dah kena arrow daripada orang Taif, orang Islam semua lari. Ni perang ni, tapi diorang lari sebab dah terlabur sangat. Masa tu orang Islam ada lebih 12,000 tau. Antara tentera paling besar masa tu, melawan 20,000 orang Hawazin. Orang Islam confident sangat, kita mesti menang lah hari ni. Sebab apa? Cukup armor semua. Sebab waktu tu Mekah dah jatuh dalam tangan orang Islam. Orang Islam sangat confident, tapi sebab arrow kena teruk sangat, lari semua. Kan satu pengajaran kepada orang yang overconfident dalam dunia ni. Masa tu semua lari kecuali berapa 8 atau 9 orang saja mempertahankan Nabi. Dan dia beritakan bahawa arrow datang, ada sahabat Nabi ambil arrow dengan muka dia. Imagine, dia tak tahu nak tahan macam mana. Yang mana dia besar, tangan ke muka, badan? Badan kan? So dia tahan Nabi. Faham tak? Dia ambil arrow tu. Allahu Akbar. Don't you want to see all that? So that you can appreciate more. Tak nak tengok Khalid Al-Walid menang macam mana? Tak nak tengok ke Abu Bakar perangai dia, muka dia macam mana? Siapa tahu muka Abu Bakar macam mana? Kan? Dan mereka ini semua, kalau tak ada mereka, tak adalah kita. Kita mungkin masih sembah api, masih sembah batu. Betul tak? Mereka yang sambung kerja Nabi sampai sekarang, takkan tak nak tengok orang semua, betul tak? Dan takkan you tak nak jumpa Bilal, kan? Macam mana you kena seksa dulu. Kita nak cerita dengan dia kan? Saya dah emosional pula. Jadi siapa minat sejarah ni? Saya seorang je. Ada seorang hadis, InsyaAllah. Jadi begitu juga orang yang minat dengan binatang. Ada kucing, ada arnab, suka hati, kan? Minat makan, ada makan, macam-macam. Jadi semua orang akan ada dia punya personality. Jangan anggap kita semua akan jadi macam di awang-awangan. Macam dalam TV, kalau masuk syurga macam dan dia macam ada hello, kan? Atau dah gambar pun blur, antara you ataupun bukan, kan? Dah jadi putih-putih semua. Yang masuk mungkin black tapi jadi putih. Dia macam tak real. Okay? Begitulah. Wallahu a'lam. Itu jawapan pada Aziz. Kita jawab macam ni. So you akan bawa perangai you ke sana, apa yang you minat. Allahu Akbar. Itu dibincangkan oleh ulama, adakah mukmin saja? Berada ni dia perasan. Saya tak nak sebut supaya tak nak complicate the issue. Dan dia nampak bahawa siapa yang melapangkan seorang mukmin, seorang yang beriman, maka Allah akan lapangkan, kan? Ulama bincang bahawa mukmin kedudukan paling tinggi sekali. If you help him, the reward will be. And orang yang beriman, kemudian orang yang Islam semata-mata, kemudian. Dalilnya ialah orang yang tolong binatang pun boleh masuk syurga. Nampak? Jangan cerita pasal orang bukan Islam ke, tak semayang, dia cerita binatang.
Ingat tak perempuan yang bagi air pada anjing? Dan perempuan tu sudah buat salah macam-macam. Is known as kalau ikut riwayat dia sexual worker lah. Dia bagi air dan atas sebab itu Allah masukkan di dalam jannah. Jadi imagine semua level. Tapi the highest level of course orang yang beriman lah. Jadi kita lapangkan dia. Jadi orang nak kira kan, sebab yang bawah saja Allah sentiasa menggunakan dia sebab hamba itu menurut saudaranya kan. Umum. Saudaranya can be Saudara manusia. saudara manusia. Okay. Jadi at least hari ini kita balik dengan satu homework diri sendiri. Apa kita nak buat? Semua dah ada homework belum? Dalam tak? Nampak tak ada banyak anjuran dari Allah? Okay? Ambil satu dan buat. Dan kalau nak cerita, boleh cerita dalam grup kita. Kita ada WhatsApp group kan? Kalau nak cerita tentang kebaikan diri sendiri, tak payahlah cerita dengan diri sendiri sudah. Tak payah cerita dengan saya. Semoga Allah lapangkan kita semua. Semoga Allah mudahkan jalan kita ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan, InsyaAllah minggu depan Asyik minggu depan tak ada, InsyaAllah tahun depan. Banyak lah. Tahun depan Januari kita akan letak dalam Facebook kan kita punya kelas untuk sambung hadis ke-35. Hadis nombor 35 insya-Allah. Bagi siapa yang belum tahu IDT page, ini dia. Facebook IDT. Dia boleh supaya tahu apa-apa kelas-kelas yang akan datang insya-Allah. Sir, the information day for Hari Kiamat when is in the year 676. Information day. Yes, information day. Hari Kiamat. When is Hari Kiamat? 676 day. When is Hari Kiamat? No, information. Before maybe before 676 not information yet. About when Hari Kiamat is going to happen? Implementation. Implementation. Implementasi lah. Bila diimplementasi tentang Hari Kiamat? Before that maybe no Hari Kiamat. Okay. Belum. Hari Kiamat, the understanding about Hari Kiamat is from the first day of Nabi Adam. Adam Idris. No. Very unfair to the followers. They are not informed. They are not informed. Yes, Which yes. follower you're talking about? No, I mean the descendants of Adam, Prophet Adam. Is it? Most Nabi, Yes. prophets, messengers, they come with the same understanding that one day the world is going to end. Okay, right. But his descendant like us, before that, you see, we are not taught. You see? Yes. We were animals, very ignorant. Non-Muslims. Yes. Okay, for Very example, non-Muslim, non-Muslim. anybody. Okay, human beings. Anybody. The one who get to know about this, he must believe. Okay? The one who get to know. But there are another group who will never know about this in this dunya. For example, they are very far from civilization. Okay. Nobody knows about this. And people don't know about that. When they die, Allah will not put them in Jahannam just like that. Yes, Allah is very fair. Allah will ask them something and they have to answer. And if they are okay, they will go here. Not okay, here. Extremely fair. So fair Allah is. Justice Allah sangat menjaga keadilan. Sampai kalau kambing tanduk kambing, so what? Oh yeah. Kambing tanduk kambing, do you care about that? One day you're going to eat both of them. Yes. So this kambing tanduk this kambing, so what? But Allah is so adil. Sometimes the one which can tanduk people has got a longer tanduk, isn't it? Sharper one. The one without tanduk will kena bully. Always kena bully like in asrama school. Right. So Allah nanti Allah akan datangkan yang ada problem.
yang ada problem lah. Yang tak pernah kena tanduk, no problem. Allah akan datang jadi tu kambing. You always kena tanduk with him, right? Okay, now you tanduk him back. After he tanduk him back, you know what happened? Allah will just hancurkan dua-dua jadi tanah. Sebab itu orang yang tidak beriman akan tengok benda ni. Semua orang tengok. Orang yang masuk jannah pun tengok, jahannam pun tengok. Dia akan cakap apa? Dia akan cakap apa? Ya laitani kuntu turaba. Oh, hancurlah kita. Alangkah baiknya kalau kita ni dulu, orang yang jahat cakap, hanya tanah saja.